jam di tengah bandar KL ni. Jadi yalah, pada kadang-kadang dalam majlis ke dalam apa-apa meeting, saya selalu terkeluar satu perkataan pengemis kehormat. Tidak ada maksud nak menyindir pengemis sebenarnya, tetapi saya lebih berujuk kepada satu mentaliti. Satu mentaliti apabila kita miskin, kita susah, kita tak ada cara lain melainkan kita minta sedekah, kita minta sumbangan, kita mengemis. Saya pun tak tahu siapa yang mengajar mentaliti, mindset dan falsafah ini. Sebab ternyata selepas saya memulai Islam, saya cuba membaca dalam sirah Nabi. Nabi sendiri tidak mengajar. Nabi mengajar sedekah. Nabi tak ajar menjadi peminta sedekah. Nabi mengajar pemberi zakat. Nabi tak ajar untuk menjadi penerima zakat. Jadi kadang-kadang sikap itulah. Kita betul tidak ada masalah kalau kita susah kita minta tolong orang. Tapi kadang-kadang yalah, sekali dua kali sudah, tapi tetap kita kena berdekat dalam hati kita. Kita perlu usaha semampu habis, sehabis baik untuk kita keluar daripada kepompong untuk menjadi pengemis ataupun penerima zakat ataupun golongan asnaf ni. Saya 2 kali jadi asnaf. Saya dilahir di rumah setinggan. Jadi perkahwinan mak ayah saya tidak direstui oleh keluarga sebelah ibu saya. Jadi mereka kahwin lari. Dan yalah, bila kahwin lari tak ada apa-apa lah kan. Dua-dua pun tak kerja kan. Jadi melahirkan saya di rumah setinggan, rumah terbuang. Dan mak saya pun tak cerita panjang lebar macam mana kepayahannya selepas melahir saya ataupun sebelum melahir saya. Tapi apabila melihat kepada kumpulan asnaf yang hidup sekarang, saya boleh bayangkanlah macam mana susah struggle-nya ibu mak saya nak besarkan saya. Dan sekali lagi saya jadi asnaf apabila saya memutuskan untuk memeluk Islam. Jadi 2 kali saya jatuh dalam kategori asnaf. Tetapi sebenarnya saya sedikit terasa apabila ada orang gelar diri saya mualaf ataupun asnaf. Sebab apa? Sebab bagi saya ini bukan satu gelaran yang sepatutnya lekat secara hakiki ke atas kita, tetapi itu adalah satu motivasi dan pesanan untuk kita keluar daripada kepompong kemiskinan dan golongan asnaf ini. Jadi saya tak nak cari alasan. Saya usaha sehabis baik saya. Walaupun selepas memulai Islam, ya, pasti keluarga mengalami masalah, mereka tak boleh bernilai mengislaman saya. Jadi saya sudah jangka benda tu akan berlaku. Jadi saya terpaksa bekerja, peniaga dan buat macam-macam demi untuk mendapatkan sumber pendapatan untuk teruskan pendidikan saya. Masa itu saya tengah belajar universiti di sebuah IPT kerajaan, Universiti Malaysia Kelantan, UMK. Dan kemudian saya berkahwin. Jadi tanggungjawab saya besar, bebanan saya besar. Tapi sejujurnya tak pernah terlintas dalam hati saya untuk cuba isi borang merah yang ada di majlis lembaga zakat ni. Ya benar, ada sekali memang dirasa daun sungguh, teruk sangat. Saya isi borang tu tapi saya tak hantar. Saya tak siap isi pun sebenarnya. Sebab saya fikir saat saya hantar borang ini dan terima zakat sebagai seorang mualaf, saya risau. Seumur hidup saya akan membawa geraran ini sampai saya mati. Sebab saya melihat sekitar banyak dah berlaku. Dia seakan-akan minta sedekah ataupun mengemis ni seperti satu kedagihan, seperti orang menghisap rokok. Ya, 1 mulut, 2 mulut je tak apa. Sekali 2 kali je tak apa. Lama-lama ketagih. Dan lama-lama jadi habit, lama-lama jadi kebiasaan dan akhirnya dah tak tahu dah fikir cara lain untuk berusaha, untuk berkuatir, untuk mengubah nasib diri kita. Jadi walaupun sesusah macam mana pun, saya pertegas, saya tak mahu.
Saya tak mau sebab saya perasa kalau saya ambil, saya akan seumur hidup ada di situ. Memanglah ini adalah pendapat peribadi saya, tak semestinya semua orang. Dan saya pun sebenarnya tidak ada niat lah nak mengatakan ambil zakat ini tak bagus. Memang tidak. Tapi itu untuk peribadi saya, sebagai satu motivasi untuk jangan jatuh di golongan itu. Dan saya kena usaha sampai saya berjaya, sebab saya kena buktikan banyak benda. Satu, selepas saya bermula Islam, saya daripada Ipoh kan. Jadi keluarga di Ipoh, orang Cina di Ipoh biasa akan ada satu prasangka yang sangat teruk tentang orang Melayu ataupun orang Islam. Cerita je anak luar nikah dibuang Islam, bayi dibuang merata Melayu, mak rempit Melayu, semua yang negatif semua Melayu. Mungkin ada masalah kaitan dengan sosial media yang membesarkan lah di surat khabar dan media sosial. Tapi macam mana pun stereotip tu ada, prasangka tu terbuku dalam hati mereka. Dan saya kena buktikan bahawa masuk Islam tak jadi tak jadi Melayu, masuk Islam tak jadi jahat, masuk Islam tak jadi miskin. Jadi saya dah banyak benda kena buktikan kepada orang luar. Dan saya tahu pembuktian pertama adalah saya tak boleh jadi seorang pengemis. Sebab kalau saya mula mengemis, mula minta sedekah, maka dengan itu saya sudah menyiarkan prasangka dan juga tangkapan buruk orang ramai di luar sana. Jadi saya usaha juga. Jadi macam-macam benda buat. Benda jual di pasar tani, benda jual di pasar Ramadan, benda berebut tapak gerai dengan makcik-pakcik yang lama di sana. Sebab saya mana benda berniaga, saya tak tahu. Saya bawa lah itu kain canvas kan. Itu pun kain canvas potong-potong itu, hampar dekat lantai. Nak cuba untuk menjual lah. Dan saya tak tahu tapak itu sudah dicop oleh orang. Saya tak tahu mereka punya undang-undang dalam pasar kan. Tapi mujur lah sebab dia nampak kesian kan, anak muda kan. Jadi dia bagilah juga tempat kan. Dan macam-macam lah. Benda jual di tepi jalan, jual ikan keri bakar, jual ayam bakar, macam-macam lah. Macam-macam benda usaha. Dan saya melalui dan saya menjiwai sebenarnya macam mana perjuangan seorang yang susah sampai ke senang. Sebab itu saat TDC sampai satu tahap yang bagi saya lah agak memuaskan hati. Dan saya sendiri pun secara amnya tidak ada permintaan dan nafsu yang luar biasa sangat. Jadi memutuskan TDC infak dan letakkan sebahagian rezeki ke jalan Allah. Sebab itulah kenapa sumbangan demi sumbangan, pantuan kemanusiaan, kebajikan yang kita cuba lakukan tanpa kira kaum, bangsa dan agama. Sebab saya sentiasa yakin jikalau setiap usahawan yang sudah berjaya menyumbang sebahagian rezeki yang mereka dapat kepada masyarakat, insya-Allah nescaya masyarakat ini akan tak ada pengemis. Saya sentiasa yakin benda itu. Saya sentiasa yakin dan sentiasa percaya benda itu boleh berlaku jikalau lebih ramai usahawan yang kaya raya menyumbang sebahagian, bukan semua pun, menyumbang sebahagian je. Bukan 2.5% zakat itu, tapi mungkin lebih daripada itu. 10%, 5%. Kan kalau mampu 20%, 30%, kita menyumbangkan dan lemparkan pada golongan B40 dan asnaf ini, nescaya tak ada lagi pengemis di tepi jalan. Saya sangat yakin benda itu. Dan saya sarankan lebih ramai, khususnya pengedar-pengedar kita yang mula menikmati kebebasan kewangan, walaupun baru sedikit, baru mula, amalkan budaya infak ini. Bantulah mereka. Bukan je berikan mereka duit, tapi sediakan mereka satu peluang perniagaan melalui platform TDC ini untuk cuba ubah nasib mereka. Mungkin selama ini mereka terpaksa jadi pengemis sebab mereka tak tahu jalan. Mereka tak ada jalan keluar. Mereka terpaksa isi borang merah minta zakat sebab mereka tak tahu nak buat apa dah. Nak buka gerai goreng pisang pun habis beribu. Mereka nak makan malam ini pun tak cukup. Macam mana nak sedia beribu buka gerai? Jadi saya yakin di TDC, platform TDC ni, dengan serendah RM120, malah RM88, kita mampu menyediakan satu platform untuk mereka berniaga. Bagi orang sudah mampu, bagi orang sudah kaya dalam TDC ini,
lah, 100 lebih je pun. Supportlah mereka. Ciptakan satu akaun, masukkan mereka dalam sistem platform TDC ini, bimbingilah mereka ini, dan jadikanlah mereka daripada zero ke hero. Saya sangat yakin dan percaya gadang-gala kumpulan Astaf ini, B40 ini, mereka berada di satu platform yang sesuai. Usaha mereka akan mengalah bakat mereka dan mereka akan berjaya mengubah nasib mereka dan nasib keluarga mereka. InsyaAllah, saya mudah-mudahan, saya doakan lebih ramai Asnaf akan berjaya daripada Asnaf kepada Asnaf, daripada orang yang miskin menjadi orang yang kaya, daripada tangan meminta menjadi tangan yang memberi. InsyaAllah.